SAW di dalam syurga insya-Allah. Maka tanpa membuang masa, abang-abang, kakak, teman-teman yang dirahmati Allah, saya mengajak semua mari sama-sama kita mula dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, Allah berikan kefahaman dalam apa yang akan kita kongsikan, Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita amalkan apa yang akan kita belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dalam kita meneruskan kehidupan, dalam kita menghadapi setiap ujian dan masalah yang kita sendiri hadapi sekarang ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan segala penyakit-penyakit kita, penyakit keluarga-keluarga kita yang sedang sakit, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan pahala dan ganjaran yang besar daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Atasnya ini dan apa junjungan yang baik wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahmal nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, insya-Allah seperti mana yang dijanjikan, seperti mana yang biasa kita lakukan pada setiap hari Ahad, kita akan berkumpul untuk mendengarkan sedikit peringatan untuk kita sama-sama amalkan, dan pada masa juga kita berzikir kepada Allah, kita membaca doa pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah ya. Jadi kerana apa? Kerana itulah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Jadi kalau kita nak bersama-sama suka mencari ilmu, ya, suka bersama-sama datang ke majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanan kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi apa lagi? Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah ataupun di masjid ni di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah, membaca Al-Quran, membaca ataupun mengingati Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, iaitu ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah akan menjemput mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Jadi ini, bila kita berada dalam majlis ilmu, janji Nabi SAW, Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Ya, Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Dan malah dalam hadis yang lain, Nabi kata, barang siapa yang berkumpul dalam majlis yang baik ini, insya-Allah, kerana kita ibarat dalam taman-taman syurga. Ya, taman-taman syurga di mana kita dalam syurga ni banyak nikmat kan. So antara nikmat yang Allah berikan adalah Allah kabulkan segala hajat-hajat. Kan? Jadi dah kita dekat majlis ilmu ni dengar sekejap, 1 jam lebih kurang, dengar saya punya momel selama 1 jam lebih, insya-Allah ya. Walaupun mungkin ada yang mata tengah ngantuk ya, semalam tahajud lama sangat ya, solat tahajud lama sangat. Nasib Islam puasa Ilah tak ada ya? Puasa Ilah tak ada ya? Ada memang 2 malam je ya. Nasib baik ya, kalau tak semalam ni puasa Ilah, hari ni suara pun dah serak-serak ya, pasal gajol sama-sama kan, gajol karaoke sama-sama, insya-Allah ya. Ada yang tanya, Ustaz pergi ke konsert lah. Ada nak bilang, kalau saya pergi pun takkan nak bilang kan. Saya dengar ada orang kata rekod dalam masa 2 jam, dalam masa 1 jam tiket berapa ribu dah jual. Oh, 2 jam. Masjid bukan 2 jam, 2 jam dalam 2 jam tiket 10,000 dah jual Masjid perlukan 20 apanya beribu-ribu jam baru dapat 2 orang. Baru dapat 2 orang, insya-Allah. Ya, susah sikit kan. Dia tak biasa, kita pun ada hiburan kita sendiri, minat kita sendiri. Tak ada salah saya tak kata salah Jangan cakap Ustaz ni semua bid'ah, ni semua masuk neraka. Saya tak cakap pun jangan salah saya edikan ya.
pada saya masing-masing ada cara hiburan masing-masing, dan saya itu dah bincangkan dulunya tak, saya kata kalau sebuah hari nampak Ustaz Harun mana-mana ustaz pergi ke konsert-konsert kan, jadi adakah kita rasa ustaz pun pergi konsert lah, ustaz pergi konsert Awi dan sebagainya kan. So kalau saya pergi pun saya tak akan bincang orang, kalau siapa yang follow saya kat IG kat Facebook pun akan nampak pun saya akan update kat situ insyaAllah. Mungkin kalau saya datang saya pakai topeng pun, saya pakai topeng sikit kot. Tapi itulah masalah saya satu je, saya pakai topeng macam mana tu besar tak besar, tetap nampak juga tetap tak boleh tipu juga, ya. Saya baru-baru ni naik saya naik Grab balik, dah setengah jalan, dia tengok saya, dia kata, Ustaz, ni Ustaz Harun saya kata, alamak, nasib baik saya tak tidur. Kalau saya tidur memang saya tak nak berbual lah, saya nak relax kan. Jadi dia kata, Ustaz Harun, saya kata, ya betul, Ustaz nampak lain lah kalau tak pakai songkok. Memanglah kan, takkan kat luar pun pakai songkok kan, saya semua orang tak pakai songkok kalau kat luar, tapi pakai baju lah ya, pakai baju insyaAllah. Alright, so alhamdulillah, walaupun kita dekat luar, kita tetap sama, kita akan bawa diri kita seperti biasa insyaAllah ya. Jadi Bapak kata rahmati Allah, bila mana kita dalam majlis ilmu ni, tenangkan fikiran kita ya, walaupun terlentur, terngantuk ya, terlapar dan sewaktu dengannya, tenangkan fikiran kita, kerana setiap bacaan kita tu Allah berikan ketenangan dalam hati kita, Allah berikan kekuatan dalam hati kita ya, dan pada masa itu juga Allah kabulkan doa-doa kita. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya dalam masa 2 jam ini ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Maka ayo kita mula dengan seperti biasa, kita beristighfar kepada Allah dan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله إن الله كان توابا. 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 سبحان الله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله إلا الله. سبحان الله الحمد لله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, Alhamdulillah, Bapak dekat dalam hati Allah. Sebelum saya mulakan, nampak Alhamdulillah dalam masa 2 jam penuh kediwan ni, insyaAllah. Jadi minta especially for muslimin, boleh isikan dua ke depan tak? Pasal muslimah dah penuh dekat belakang. Jadi abang-abang yang kat belakang boleh ke depan, pasal muslimah dah tak tempat. Kalau nanti muslimah tak tempat, duduk sebelah abang, nanti kakak pula marah, insyaAllah. Jadi boleh isikan depan, saya sempat depan ni pun ada kosong. Supaya kita dapat isikan. Minta maaf banyak. Jadi kita bersama, ya. Jadi kita tak tahu di muslimah hari datang lagi lah. Kalau datang lagi, nanti boleh duduk tempatnya, insyaAllah. Terima kasih semua, insyaAllah. Baik, insyaAllah ya Bapak akan dirahmati Allah SWT. InsyaAllah seperti mana kita dah tahu, insyaAllah kita akan menggunakan kitab Indahnya Bersama Rasul Dalam Syurga, insyaAllah. Maka seperti mana yang telah kita beritahu, sesiapa yang nak beli buku silakan, ya, masih ada stok lagi di luar, ya. Kita ada sediakan lebih kurang 150, tapi sekarang tinggal beberapa naskah saja. Siapa yang nak beli, ya, siapa yang nak beli silakan. Siapa yang tak nak beli tak apa, tak ada masalah, ya. Dan datang dengan dengar haja pun tak ada masalah, insya-Allah, ya. Tapi seperti biasa kan, kita nak cakap masuk syurga ni kan, maka kita punya perangai pun, sikap pun macam ahli syurga. Maknanya antara sikap ahli syurga ialah dia kongsi. Jadi sesiapa yang ada buku, bolehlah kongsikan kepada jemaah dan kawan-kawan yang lain di kanan dan kiri, insya-Allah, supaya mereka pun mendapatkan sama-sama lah baca, insya-Allah, ya. Tapi kalau dia tak ada, tak apa, tak ada masalah. Yang setengah-setengah saja pun tak menjadi masalah, insya-Allah. Semua nak bilang ajalah stoknya sudah hampir habis. Jadi nak cepat belilah, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama buku pun sudah habis, insya-Allah, ya. Okey, jadi apa-apa akan dirahmati Allah. Mari sama-sama kita baca kitab, insya-Allah. Di muka surat apa sekarang? 53. Ya, alhamdulillah, muka surat 53. Dalam bahasa Arab kita panggil salah atau wakhamsin. Kita dalam bahasa salah atau wakhamsin, insya-Allah. Sekarang kan ramai orang kan pergi Saudi naik bola kan. Jadi sekarang dah tak minat lagi dah ni. Mungkin tu nak kena berbual Arab sikit. Jadi mana tahu satu hari dapat kerja kat negeri Arab. Tahu kan, insya-Allah Alright, jadi muka surat 53 kita bincangkan pasal akhlak dan adab, ya. Apakah persamaannya, apakah kaitannya, insya-Allah. Jadi kita teruskan bacaan kitab. Silakan penjaringan dua orang, Abang Hamdan dengan juga Ian, insya-Allah. So boleh jati-jati. Abang Hamdan silakan baca, insya-Allah. Silakan. Dalam perkara ini, adab dan akhlak ada beberapa persamaan, tapi banyak perbezaannya. Antara persamaan dan perbezaan adab dan adab ialah satu perbuatan atau amalan yang dituntut dalam hak dan akhlak. Maksudnya, adab adalah sebahagian dari akhlak, bermakna akhlak adalah berbentuk umum dan adab ini adalah berbentuk khusus. Ia adalah satu cabang dari ilmu akhlak. Dia boleh disebut begini: jika anda ingin dikatakan sebagai orang berakhlak, maka perlulah mengamalkan adab. Dari itu, dia boleh diartikan bahawa adab itu sebagai cara yang betul dan melaksanakan turunan akhlak yang mulia. Contohnya, menegur kesalahan seseorang, dia adalah akhlak Islam yang dituntut. Tapi adab ialah cara seseorang dalam menegur kesalahan orang lain. Dari contoh terbaik bagaimana kehalusan dalam beradab kepada orang tua ialah seperti nasihat Sayyidina Hasan bin Husain radhiyallahu anhu. Masih kecil ketika itu pada orang tua yang salah dengan diri. Maka untuk menasihat orang tua perlu dengan adab yang halus. Lalu Hasan bin Husain meminta kepada pakcik itu agar melihat keduanya siapakah yang benar-benar telah mengambil wudhu dengan betul. Maka setelah dilihatnya, ternyata keduanya tidak salah. Tetapi orang tua tersebut mulai perasan yang dirinya sebenarnya telah salah mengambil. Di sini jelas bahawa seseorang itu boleh dituduh tidak berakhlak jika caranya sudah salah. Maka adab adalah satu cara yang sangat halus. Ia perlu mereka serta sensitif dengan perasaan orang lain sebelum melaksanakan sesuatu akhlak yang dituntut. Boleh dikatakan juga bahawa adab itu adalah ilmu seni dalam melaksanakan akhlak.
Ianya boleh diartikan juga sebagai sesuatu perbuatan yang dirancang oleh seseorang dengan berfikir dahulu sebelum bertindak melakukannya. Contohnya, jika dikatakan jagalah adab dalam majlis, jagalah adab dengan tetamu di rumah orang lain dan sebagainya, maka semua ini memerlukan kepada berfikir dahulu kemudian disusul dengan perbuatan. Ada juga yang berpandangan bahawa perkataan adab juga digunakan secara tersendiri tanpa disusuli perkataan akhlak, maka ia membawa erti yang sama dengan makna akhlak. Adapun jika kedua perkataan ini berbeza dalam satu jumlah, maka ia memberi erti yang berbeza. Contohnya, jika seseorang itu dikata tidak beradab, maka ia bermakna orang tersebut tidak berakhlak. Adapun jika dikatakan orang tersebut berakhlak buruk dan tidak beradab, maka maksud akhlak dan adab di sini sudah berlainan makna. Adab juga ada masanya berbeza antara satu masyarakat dengan yang lain. Contohnya seperti mengetuk kepala. Banyak di negara Arab sikap mengetuk kepala orang lain dianggap perkara biasa. Adapun pada masyarakat Melayu, ia adalah perbuatan tidak beradab. Contoh yang lain pula seperti isyarat tangan. Ada masyarakat yang menganggap isyarat tertentu dengan tangan sebagai tidak beradab, tapi bagi masyarakat lain pula ia sebagai perkara biasa. Ada yang mengartikan akhlak sebagai tingkah laku yang dilaksanakan tanpa perancangan terlebih dahulu. Ia terjadi dengan sendirinya atau secara otomatis dan dengan tindakan refleks yang ada di dalam diri kita. Adapun akhlak itu boleh terjadi dengan sendirinya ikut perancangan terdahulu. Ada yang dari dalam diri seseorang, iaitu hatinya, kerana akhlak adalah cerminan hati seseorang. Ia bermakna jika tertanam dalam hatinya sifat-sifat yang mulia seperti sifat kasih sayang, sabar, ihsan, hormat, amanah, jujur, maka dengan sendiri akhlak yang mulia akan terpancar dan perbuatan seseorang itu tanpa perancangan. Akhlak juga adalah antara satu perkara yang berbentuk umum, tidak berubah oleh perubahan zaman. Adapun adab, ia berubah mengikut adab masyarakat. Contohnya, menghormati orang tua itu adalah sifat akhlak yang mulia, tapi cara menghormati orang tua juga berbeza antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Seperti orang Melayu, kalau berjalan di hadapan orang tua akan menundukkan badannya, tapi berbeza dengan bangsa Timur Tengah dan lainnya. Ada juga yang mengatakan bahawa akhlak itu adalah perwatakan seseorang setelah dilihat akan adab kelakuannya yang berterusan. Contohnya, akhlak lemah lembut disebabkan caranya begitu, akhlaknya bengis sebab caranya begitu, dan seterusnya. Kesimpulannya, seorang muslim perlu menjaga adab dan akhlaknya apabila berusaha dengan orang lain, kerana kedua-duanya perlu bersama dan tidak boleh dipisahkan. Ini semoga kita dapat digolongkan bersama dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Dan orang muslim yang tidak beradab dengan sendirinya, dia boleh dituduh sebagai tidak berakhlak. Sekian ringkas yang dapat dibuat di sini, iaitu perbezaan antara adab dan akhlak. Majmuk yang berikut ini akan dibincangkan secara khusus tentang indahnya adab mulia Rasulullah SAW. Baik, terima kasih bang, insya-Allah. Baik, daripada sini para jemaah hadirin hadirat dirahmati Allah, kita dapat tahu bahawasanya akhlak dan adab ni ada persamaan dan juga ada perbezaannya, ya. Kita tahu yang akhlak dan adab adalah perkara yang antara perkara yang paling penting, ya. Kerana ada orang dia kata, ustaz, tak ada ilmu, ustaz, ilmu penting. Ilmu kalau ada banyak tetapi tidak ada adab pun tidak cukup, ya, tidak cukup. Ilmu itulah ilmu itulah yang menjadikan adab yang baik. Ya, maknanya orang-orang yang ada adab kadang-kadang dia menunjukkan adab yang baik walaupun dia ilmu tak tinggi mana. Kita tengok orang-orang tua ataupun ramai orang yang tak berkesempatan belajar sampai universiti dan sebagainya. Mereka tak berkesempatan belajar tinggi, tapi mereka punya adab antara adab yang paling tinggi. Jadi kita ni yang muda-muda ni, maaf kata, kita belajar sampai universiti, kadang-kadang dia tak faham.
Kami tak faham kenapa nak kena buat macam gini, kenapa nak kena buat macam gini, ya. Kerana kita ni banyak ilmunya, tapi kadang-kadang kita tak faham maksud di sebalik suatu adab tersebut, ya. Jadi adab ni penting, abang-abang angkat dirahmati Allah, teman-teman dirahmati Allah, kerana dia balik kepada cara kita. Adab kadang-kadang contohnya menegur tu kan benda baik kan, tapi cara menegur itu menunjukkan bagaimana adab seseorang, ya. Contoh, nak bertanya soalan, baik tak? Soalan baik tak? Umumnya baik kan? Baik kan? Maknanya kita tak tahu, kita tak faham, kita nak dapatkan penjelasan, kita kena bertanya. Itu adab yang baik. Tapi contoh, sewaktu orang tengah berbual ataupun ustazah tu tengah berbual, tiba-tiba kita tanya soalan, itu yang menunjukkan adab orang tersebut. Akhlaknya tanya soalan baik, alhamdulillah, tetapi cara nak bertanya tu tak bersesuaian. Dia kena tunggu sampailah guru tersebut cakap apa, ada yang nak bertanya, silakan baru bertanya contohnya. Ataupun bila bertanya tu, kalau boleh tanya melalui soalan-soalan yang ada kaitan dalam topik. Kalau kita nak tanya soalan-soalan yang tidak berkaitan dalam topik, kita perlu minta izin dahulu. Itu pun adab. Itu pun adab. Contoh, kita tengah belajar pasal akhlak ni kan, pasal akhlak ini dan sebagainya. Tiba-tiba orang kat tangan nak tanya pasal zakat. Contoh, nak tanya pasal zakat. Ataupun nak tanya pasal rumah tangga, nak tanya pasal hantu. Contohlah kan, soalan-soalan yang tidak ada kaitannya dalam bab akhlak. Tapi bukan tak bertanya, boleh tanya. Kalau nak bertanya di depan guru, kita kena minta izin dahulu. Boleh tak saya tanya suatu soalan yang tidak ada kaitan dalam topik hari ini? Kalau diberikan keizinan, barulah kita bertanya. Jadi itu yang menunjukkan adab dan akhlak seseorang itu tentang mencari ilmu pengetahuan. Ya, guru saya ajar, buku ni pun ada adabnya tau. Buku ni pun ada adabnya. Maksudnya kita nak cari ilmu ni, kita ada buku, kita ada Quran, ada kadang-kadang kita tengok Quran je kita ada adab. Quran jangan letak bawah, contohnya kan, letak atas. Contohnya kan, bila letak bawah ataupun jatuh bawah, kita nak kena macam ni. Kan? Kadang-kadang tak faham, jatuh-jatuh lah, minta apa-apa je lah, astagfirullah, kenapa nak kena buat macam itu? Contoh, saya pun tak faham, kenapa nak kena buat macam itu. Ada tahu kenapa? Ada? Tak tahu, saya pun tak tahu. Mari kita sama-sama cek kan, kenapa disuruh buat macam ini kan. Jadi itu pun antara adab-adab yang baik. Tak salah pun kalau kita kata menunjukkan bagaimana kita sanjungi Al-Quran, kita bukan sanjungi apa-apa kan. Tapi kalau buku-buku macam ini pun, ulama-ulama ajar, guru-guru saya ajar, kalau boleh buku jangan diletak bawah macam ini. Walaupun buku bukan Quran, tapi jangan diletak bawah contohnya. Kalau nak pegang, jangan pegang macam itulah kan. Nak jalan pun disuruh pegang macam ini. Saya masih ingat lagi dulu waktu saya sekolah Johor, waktu sekolah di rumah dulu kan. Kalau saya tinggal dekat apa mungkin asrama, tinggal kat asrama. Jadi nak pergi asrama tu pergi kelas tu jalan dalam 5 minit lah. Lebih kurang kan dalam 5 minit. Jadi bila nak jalan tu kita suruh buku yang ini. Lelaki jarang macam ini. Lelaki satunya macam ini. Yang selalunya nampak macam baik kan, muslimah jalan bertiga, jalan macam ni, macam di sekolah lah. Kita nampak macam guru-guru kan, tapi bukan, ni pelajar-pelajar yang nak pergi ke kelas, mereka akan bawa buku macam ni. Ni antara guru yang guru-guru yang ajar kepada kita adab kita kepada buku, adab kita kepada ilmu. Malah kalau nak buka buku ni, disuruh kalau boleh buka satu-satu. Contohnya, Ustaz, tapi kalau kita dah buka buku surat 300, macam mana Ustaz buka satu-satu ke? Macam dia suruh pelan-pelan macam ni. Macam ni dia pelan-pelan lah. Dia bukan macam gitu lah. Sampai tahap macam gitu, guru kita ajar, guru saya ajar. Macam itulah caranya nak membuka buku ya dalam mencari ilmu pengetahuan. Kadang-kadang kita tak faham. Okey je, terus je. Kenapa nak kena macam itu? Tapi itulah namanya adab. Itulah namanya akhlak. Suatu perkara yang kadang-kadang perlu tak ada dalam buku, tapi perlu dipelajari. Ya, perlu dipelajari. Sampai sekarang pun kalau jalan depan orang tua, kita tunduk tangan dia tunduk bahu ke badan kan. Kalau kita jalan sendiri kena marah. Tunduk mana? Kadang-kadang yang saya kesian kalau umur lebih kurang saya, tiba-tiba tunduk badan kat saya. Siapa yang tua ni, aku ke kau? Kan? Tapi bila saya tanya, dia kata tak Ustaz, walaupun umur kita sama, tapi Ustaz guru. Jadi saya nak kena hormat. Macam itu, cakaplah terang.
terang. Buat macam itu macam terasa tu macam itu ya. Sambil kalau cium tangan, cium kalau boleh ada adabnya, ada ciumnya, ada cara dia. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok anak-anak kita cium kita, kalau cium kita pun nak suruh orang cium dengan cara betul. Contohnya macam ni. Betul tak? Kadang-kadang ada orang cium dari ni. Ini ada yang gini kat kepala. Macam-macam lah. Ada yang tak, ada yang setakat tunduk gitu je. Tak ada masalah. Mana-mana yang kita selesa tahap adab kita kepada orang tersebut. Kalau saya dengan guru-guru saya, walaupun saya mungkin dari segi pangkat lebih tinggi dan sebagainya, tapi saya tetap anggap mereka adalah guru saya yang pernah memberikan saya ilmu, kerana tanpa mereka kita tak ada kat sini contohnya kan. Jadi bila saya jumpa dengan mereka, walaupun kita punya pangkat lebih tinggi ke apa dan sebagainya, saya tetap jumpa, saya tetap salam, and saya tetap cium tangan mereka. Saya jelak cium tangan mereka. Malah guru saya cakap kalau boleh cium dengan ada bunyi sikit. Macam itulah. Boleh ada bunyi sikit. Tapi masing-masing, tapi dia bukan itu slow motion. Lain. Kan? Lain sambil dia lah. Tapi saya betul, saya pernah kongsi, dan saya rasa saya pernah kongsi dalam kelas-kelas saya. Kadang-kadang dalam saya bersama dengan jamaah, ada jamaah tegur saya, Ustaz tak payah cium tangan saya. Ada Pak Haji Haji Rahman. Setiap Jumaat saya datang, saya tempat dia, saya cium tangan dia. Kadang-kadang dia tak perasan saya. Walaupun saya besar, kecil, dia tak perasan saya. Bagus ya. Dia tak perasan saya. So bila saya cium tangan, bila saya salam dia, saya cium tangan dia. So dia marah saya. Asal ni macam tak baik. Lain kali jangan cium tangan saya belum guru awak. Haji, saya cium tangan. Maknanya Haji ni lebih umur. Kakak kalau kena dengan Pak Haji, tua, ingat tu. Semua kalau kakak kena. Saya belum tua. Betul kan? Maknanya kita cium tangan mereka, bukan maknanya dia guru kita, bukan maknanya dia ni orang tua kita, tapi dia adalah orang yang kita hormat. Dan itulah cara saya menghormati jamaah. Cara saya tak kata orang lain nak kena ikut. Mungkin ustaz-ustaz lain pun tak sama. Wallahualam, ni masing-masing punya pendirian. Tapi kalau saya ada setengah-setengah jamaah, kalau saya salam, ada yang saya salam biasa aja, ada yang saya salam cium tangan, ya, cium tangan. Walaupun mereka ni bukan guru saya. Okay? Dan kita bila cakap pasal ni, kita ada adab dia. Adabnya ialah kalau contoh nak tegur, nak salam dengan muslimah, nak salam tak? Salam ustaz, hormat. Kan? Itu namanya adab. Adab kita bersama dengan guru yang berlainan jantina. Ya, saya nak cakap ajal tadi. Dengan berlainan jantina, dia tak boleh sampai salam gitu. Kan? Dia maksudnya ada adab yang tertentu. Dia bukan hanya guru, tetapi dia termasuk dalam arena keluarga. Hormat bukan atas dasar cium. Cium maknanya kau hormat aku. Tidak. Tapi atas dasar bagaimana kita cakapan kita dengan dia, pergaulan kita dengan dia, ya. So tak semestinya dengan cium tangan. Jadi saya amat galakkan, saya pernah kongsi di dalam kelas, kita kena identify siapa yang orang kita boleh salam dan orang yang kita tak boleh salam. Kakak ipar kita, abang ipar kita, mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu daripada kita. Mereka adalah orang-orang abang-abang kita, kakak kita. Okay, tetapi mereka punya pangkat adalah ipar, ya. Bila cakap pasal ipar, boleh tak cium tangan mereka? Boleh tak cium tangan mereka? So itu cakap mobil je. Boleh. Tak boleh, ya? Tak boleh. Ustaz, saya mana boleh kahwin dengan dia? Dalam Islam, kita dah belajar, dia ada mahram muaqqad dan mahram muabbad. Muabbad sampai bila-bila pun kita tak boleh kahwin dengan dia. Dia sampai bila-bila pun dia tak boleh kahwin dengan dia. Tapi ada yang mahram muaqqad, mahram yang sementara. Maknanya, kalau abang kita meninggal ataupun abang kita ceraikan dia, contohnya kan, kita dengan dia boleh kahwin tak? Boleh kahwin tak? Hukum boleh tak? Boleh. Takkanlah ustaz kahwinkan kakak ipar sendiri. Kalau dah jodoh dengan dia cerai ataupun dia meninggal, kahwin lagi, ya, contohnya kan. Ada yang macam itu. Ada yang mungkin kita kenal, dia kahwin dengan kakak ipar dia sendiri, ya. Dia kahwin dengan adik ipar dia sendiri, ya. Contoh.
Jadi ini nama dia jodoh, kan? So maknanya kita dengan dia adalah mahram yang sementara, ya. Jadi dalam hormat kita kepada dia tetap hormat, wajib hormat, tapi bukan dengan cara bersalaman. Itu menunjukkan adab seseorang tersebut, ya. Dan ada juga namanya orang kata tu dalam bab memberikan sedekah. Ya, dalam bab memberikan sedekah. Akhlak yang baik adalah bila mana orang minta tolong dan kita ada kelebihan, kita tolong. Tapi adabnya ialah dalam kita tolong orang, kita kena berjaga-jaga. Jangan sampai kita hina dia, jangan sampai kita kutuk dia, kan? Itu diajar dalam Islam. Dia dalam Islam, daripada kau kutuk dia, kau kasih sedekah, tapi kau kutuk, daripada kau jangan sedekah. Contohnya kan, jadi itu menunjukkan adab seseorang kepada orang-orang yang meminta sedekah. Contohnya. Jadi dalam ni ada ilmu-ilmu dia. Ya, dalam ni ada ilmu dia. Dalam tegur pun ada ilmu dia. Tak boleh sembarang aja. Tak boleh sembarang aja. Saya baru-baru ni beberapa hari lepas, tadi datang. Saya beberapa hari lepas saya solat maghrib dengan isyak dekat masjid. So dalam isyak tu saya masbuk. Tu masbuk lambat Lambat maknanya imam dah rakaat kedua, rakaat ketiga baru saya masuklah. Tu maknanya masbuk Bila imam dah assalamualaikum, saya pun naik rakaat yang seterusnya. Jadi saya sambung. Dah rakaat yang ketiga tu, rakaat yang terakhir tu, datang seorang hamba Allah sebelah saya. Jadi saya pun tunggulah. Tunggu kenapa nak tunggu dia? Mungkin dia nak sembahyang berjamaah dengan kita, kan? Jadi saya pun tunggu. Lambatlah dia masuk kan. Aku dah wallahi ni dengan nak rukuk ni, tapi dia tak masuk ni, contohnya kan. So dah habis, bila saya tengok saya dah habis, dia pun dah start sembahyang, saya turun rukuk. Allahu Akbar. Dia betul-betul sebelah saya. Maksudnya saya masuk dengan imam, datang lambat Dia datang lambat. So bila datang lambat, dia sembahyang belakang saya. Jadi saya ingat dia nak sembahyang, dia nak jadikan saya imam. Dia makmum, saya imam lah kan. Tapi bila saya rukuk, dia tak rukuk. Bila saya sujud, dia tak sujud. Maknanya dia sembahyang macam biasa. Alhamdulillah. So bila ni dah habis, saya curi sikit. Oh maknanya ni golongan maaf kata dia ada jatuh, dah ada apa dan sebagainya kan. So saya duduk situ, saya habiskan saya zikir, saya habiskan saja doa, nak jumpalah dengan dia kan, nak jumpalah dengan dia. So bila dah habis, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya baru nak tegur, bang, baru nak tegur, dia tegur saya dulu. Ustaz Harun, Allahumma dia kenal aku rupanya ya. Saya kenal dulu. Saya pernah ikut ustaz dengan kelas 10 tahun dulu. Masya Allah. Bukan 10 tahun, 15 tahun dulu. 15 tahun dulu. Masya Allah. Umur saya datang 17 tahun. Umur saya sekarang 30 tahun. Masih kenal sama ustaz sama macam dulu. Nampak? Maknanya 15 tahun umur sama nampak? Dia masih kenal lagi. Kan? Jadi dia kata sama ustaz nampak sama, jadi sebab saya kenal. Nasib baik awak tengok saya sebab saya kenal awak lah. So dah Allah mudahkan. Jadi dalam perbualan tu saya kata dengan dia, tadi awak sembahyang jemaah dengan saya ke awak sembahyang sendiri? Tak ustaz, saya sembahyang sendiri, tapi saya nak rapatkan saf. Oh, ada salah tak? Ada salah. Kan maknanya kalau dah sembahyang sendiri, mana apa nak rapatkan saf? Betul kan? Jadi saya ambil kesempatan lah. Saya tegur dia, bukan tegur lah, share lah. Saya kata, cara awak betul sembahyang betul, tak ada masalah, sembahyang awak ni betul. Cuma mungkin awak kena belajar cara-cara sembahyang berjamaah, masbuk macam mana dan sebagainya kan, supaya kalau tadi awak diri sebelah saya, kita sama-sama rukuk, awak dah dapat pahala jemaah kan. Awak sembahyang isyak 4 rakaat, saya pun isyak 4 rakaat, tapi awak join saya, awak dapat pahala berjemaah walaupun awak sembahyang dengan saya 2 orang aja kan. Jadi saya share dengan dia, saya kata next time ni kita ada kelas solat ni, kita ada kelas solat, lepas tu nanti join lah kelas solat, tapi saya tak ada kelas ni, Ustaz Syafaat yang lain-lain, Ustaz yang ajar lah. Saya kata okey Ustaz, boleh terima kasih Ustaz. Nampak? Kalau kita terus tegur, awak ni sembahyang sebelah saya, awak ni tak sembahyang jemaah, cara awak tak betul ni sebagainya kan. Cara kita nak tegur pun ada hikmah. Nanti insya-Allah kita akan belajar dalam bab memberikan nasihat. Ada orang kata Ustaz, saya mencakap je Ustaz, dia tak terima tak nak terima tu lain masalah Ustaz. That's not Islam. Ya, Islam adalah cara yang penting. Kadang-kadang dia bukan apa yang kita nak cakap tau. Kadang-kadang macam mana kita nak cakap. Setuju? It's not about cara kita cakap. Kita boleh faham, oh semayang ni macam ini, oh macam ini dan sebagainya kan. Tapi cara kita nak cakap, waktu kita nak cakap, itu main peranan. Adakah kita cakap sesuatu bahasa yang mengguris perasaan dia
atau tidak. Itu maknanya itu adab. Nak kena jaga-jaga dalam bab adab ni jaga-jaga insya-Allah. Okey, dan kalau kita lihat sendiri yang dalam cerita Hasan dan Husain, cara cucu Nabi SAW menegur adalah dengan cara hikmah. Okey. Kita tengok muka surat 54 tu yang paling atas Hasan dan Husain menegur pakcik yang mengambil